Orang lelaki ni dia bijak dalam berdoa. Mana bahagian tu kadang ada macam tak apa doa tu, hati-hati. Ya Allah, kau berikan aku, ya Allah. Nampak kan tak clear mana tu. Aku dah lama ingin, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, bahagia Tuan Pengerusi Madrasah Ar-Rahmah, Tuan Imam, barisan jawatankuasa, dan yang diraikan program Jasa Mudi Kenang. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat ramai bona yang datang malam ni. Dalam depan nampak macam tak ada orang. Rupa kat belakang kan? Kadang-kadang macam tu lah kan. Balik rumah mak pun dia tak duduk depan, dia cik dapur dulu kan? Ni ramai-ramai, alhamdulillah. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Apatah lagi pada malam ini kita nak kaitkan dengan keluarga bahagia, negara sejahtera. Jangan risau, ceramah malam ni tak lama, sebab difahamkan makanan dah tersedia. Jadi bila makanan dah ada, makruh ceramah dah lama. Tu kena faham tu kan? Jadi kopi macam mana pun kono dengan ceramah juga kan? Sebab ni climax dia tu. Kan? Jadi apa pun bila sebut tentang keluarga ni, pembinaan keluarga ni, tak ada siapa pun yang membina keluarga dengan niat nak bergaduh dah. Tak ada. Tak ada orang nak berkahwin ni biar dia nak bercakap, nak bergaduh, nak bertumbuk, nak bertampar, tak ada. Tapi ada lah yang bertumbuk bertampar tu, memang ada, tapi bukan itu niatnya. Tapi dalam bertumbuk bertampar tu beranak ada. Contoh kan, contoh kan. Kan bergaduh beranak kan. Itu PKP, ramuk-ramuk beranak lagi lah kan. Tu joki lah tu kan. Joki lah. Jadi apa pun, pembinaan keluarga dalam Islam ni satu ikatan yang mulia. Tu sebabnya kita menjaga institusi keluarga itu yang dimulakan dengan pernikahan. Dia tak macam kat negara luar, kat negara-negara barat. Mereka yang bukan Islam kat luar negara tu macam mana? Dia tak kahwin dah, tapi anak dah 3. Bila anak dah 3 tu, orang tanya dia, kau tak nak kahwin ke? Kami belum terfikir lagi nak kahwin. Anak 3 dah tu. Dan bila lelaki tu ajak dia kahwin, dia rasa yang mana wahal, anak dah hampir dah 5. Itu pada fahaman lain tu sahlah kita ikut, ya. Sahlah kita ikut. Tapi kita ni sesungguhnya perkahwinan itu adalah ikatan yang suci dan murni. Kan? Tak ada siapa pun yang tak nak kahwin. Tak ada siapa pun tak nak kahwin. Malahan ada orang yang dah kahwin pun masih lagi nak kahwin. Faham tak kata? Faham. Orang lelaki dia baik tak hati sebab bini ada sendiri. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Dalam ayat ni, surah Ar-Rum ayat 21, ayat yang popular yang selalu dipetik, dia membawa kepada maksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Makna pasangan kita tu memang jenis kita lah. Jangan risau. Tak ada siapa pergi zoom melakor, keluar tersongeh-songeh seseorang. Faham kau? Dan kau mahu batu kat orang hutan tu nak baik bini, tak ada. Kau mahu kat boyo melakor tu, tak ada. Kan? Tapi dah ada dah pasangan kita ni ikut jenis-jenis kita sendiri, supaya kita merasa cenderung dan tenteram kepadanya, rasa sakinah, tenang, mawaddah, ya, warahmah, kasih sayang dan belas kasihan. Kan? Dan dijadikan rasa kasih sayang dan belas kasihan, dan sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kasih sayang untuk memenuhi syahwat. Jadi dia tak adalah merata-rata kan, memintin-mintin di mana aku nak selesaikan syahwat aku ni. Tapi dia dah bernikah, dia ada saluran yang halal, yang elok, yang baik, daripada mencari yang bukan-bukan. Ada orang sampai pergi ke Thailand dengan kawan-kawan ni. Pergi mana? Pergi Thailand pergi apa? Yang cari rumah menyembelih ayam. Faham tak kan? Tak faham tu, bagi tanyalah yang faham. Dia boleh pergi tu rumah penyembelihan ayam ke Thailand, ke Siam dia. Selepas selesai dia mengajarkan ayam tu. Faham tak kan? Dia konjurkan ayam tu. Selesai dia menyembelih dan dia melapah ayam tu. Keluar daripada pusat penyembelihan, tiba-tiba paut dia lapar. Dan lepas lapar tu dia boleh tanya ke kawan ni, "Weh, kat mana nak cari restoran halal?" Bayangkan. Dia mengajarkan ayam tadi, dia tak tanya halal haram. Tak menterdarah sibuk tanya restoran halal. Tak, di situ betul kan? Tapi kita tak nak macam tu. Itu sebab kalau kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita nampak macam mana, nampak bagaimana ada sekumpulan manusia yang Nabi nampak, ada daging elok tak nak ni mamah tu, yang busuk, yang montah tu dibalut ni. Daging yang elok terbelah tu siap masak, sadap tak nak. Itu sebab orang kaya kesedapan yang sementara. Kesian orang perempuan dengan menangak-langak tak nampak Samsul depan. Kalau tadi tak nampaknya, tak nampak aja kan. Baik macam mana? Dia orang pun tak tanya saya nak berdiri ke nak duduk kan? Tapi tak apalah. Ada ke rostrum? Kalau ada rostrum boleh berdiri. Kesian orang. Kau ada lah. Saya pakai rostrum ni boleh tak kan? Elok kot? Boleh tak apa. Ni cameraman pun kena lah adjust kamera. Pak, sian orang ramai tak nampak muka saya. Nampak kan? Tu dia. Sian. Jadi macam tu lah. Ikatan perkahwinan ni adalah merupakan ikatan yang suci. Ikatan yang suci, yang mana kita harus menjaganya. Itu sebabnya dikatakan, Nabi pernah sebut, dunia ni penjara bagi orang mukmin, tapi syurga bagi orang kafir. Apa sebab Nabi sebutnya? Penjara ni tak boleh, tu tak boleh, makan ni tak boleh, bergerak ke sini tak boleh, tersekat, terhalang, itu tak boleh, ni tak boleh. Dalam Islam ada halangan-halangan tertentu. Sebab halangan-halangan tu semua ada sebab. Sebab nak memelihara martabat maruah manusia. Itu sebab Buya Hamka khabar apa? Dia cakap, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kita kena bezakan hidup kita ni dengan babi ke hutan tu, dengan kera tu, dengan haiwan-haiwan makhluk Allah yang lain. Sebab kita ni adalah makhluk yang mempunyai akal fikiran. Allah Ta'ala akan tanya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Dan bila kita sebut tentang keadaan bagaimana adanya halangan-halangan tertentu, itu masuk juga dalam pernikahan. Orang kita hari ni cuba tengok macam mana. Bertunangnya macam dah dapat lesen, dah anak 3.
Mak saya pula cakap, dia baru bertunang, dia belum kahwin, dia baru bertunang. Baru bertunang. Naik motor tu elok, pegang kuat-kuat sikit, jatuh kan. Sama lampi betul mak. Betul kan tak faham, dia belum kahwin lagi. Kan? Bawa adik kau sekali, jangan pergi dua pula. Macam tu lah. Orang sini tak ada buat dah kan. Okay lah. Tu belum cerita lagi. Orang Imam Minang ni jantan tu sibuk datang sekali, faham? Tak malu. Yang jantan tu bertunang, nyawa dengan cincin tu bercerita. Baru bertunang. Mak itulah yang bakal mak itu. Tengok sudah. Iya, paling tidak pun kalau jantan tu datang sampai simpang kampung. Duduk dari dekat depan apa tu, dekat simpang depan hujung. Biar dia berdoa sikit nunggu. Jadi tak betul. Ada peraturan, batasan hubungan nak dijaga. Kan? Suami isteri akan melahirkan dan mengembangkan zuriat keturunan manusia. Selanjutnya timbul rahmah kasih sayang yang murni. Suami isteri merasakan kebahagiaan tidak bertepi dan ketenangan yang tidak terbatas, dan mereka ingin mengisi hari-hari dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niat tu penting, mendekatkan diri kepada Allah. Kadang saya tanya balik, kenapa kau nak nikah? Apa pasal kau nak nikah? Imam kena tanya. Imam biasa tanya tu, apa pasal kau nak nikah ni, Jang? Mak bising. Masa bila mak tak bising, dia cakap. Mak memang bising dulu memang bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Dah kahwin, bila kau nak beranak? Lepas beranak, lelaki je nak kau. Bila nak nak perempuan? Dah nak perempuan, beranak ekor jokong. Dah salah pula beranak. Dia macam tu. Panik kau nak anak kau ramai mana? Dah. Kan. Yang seorang pula, kenapa kau nak kahwin? Kau kawan habis kahwin dah. Tinggal saya yang belum tu. Yang seorang, kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak lah. Rasa dah sampai masuk dah kot. Yang seorang, kenapa kau nak kahwin? Tak tahan mana dah tengok budak perempuan tu. Lagi tahu. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Tuan Imam, saya nak berkahwin ni lillahi ta'ala, kerana Allah. InsyaAllah, itulah niat saya. Susah nak jumpa. Biasa jawab nikah kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu biasa. Sampai hati abang buat saya macam ni. Kejam, abang kejam. Tak, ni kerana Allah. Itu apa ni? Nanti saya bukan bagi idea ni, contoh. Orang lelaki sini tak ada. Orang lelaki ni kan takut bini dah. Bini menakutkan. Anak perempuan menakut main-main. Parang buat keluar. Kori macam mana tau? Macam ni apa silang kori adalah orang perempuan sekarang dah open kan? Nampak, boleh je Ustaz. Okey je dengan satu syarat. Dia mesti adil, tanggungjawab dan bukan suami saya. Dia kata kan. Syarat ujung tu. Orang lain nak buat lah Ustaz. Saya okey je tapi jangan laki saya. Tentulah kan. Tapi kalau suami tu dia jadi lawa web tadi tu. Tu okey. Ada mak, makwa ni kalau jadi makwa abang sesuai ni, jangan risau. Lelaki macam tu tak apa. Dia lelaki yang entahlah, abang rasa tak ada dah orang lain dalam hati abang. Kan. Kau jangan percaya, tak ada mana terus. Kan, bercakap ke langit kan. Biar kering air di laut, terbakar seluruh tak belantara. Aku tidak akan menduakanmu sayang. Ayat dia kan. Ya belum tahu dia dah. Kan, belum tahu dia dah. Tapi usahalah. Kalau isteri tanya, "Bang, abang nak kahwin lagi tak?" Apa jawab orang lelaki? Jawab. Bola menunduk lah. Ayo, Zara dah. Apa dia jawab? Jawab macam mana? Jangan jawab. Kalau siapa tak nak, jangan tu. Ataupun nak tak kahwin lagi bang agaknya. Abang ni sebolehnya tak nak. Tapi kita kena tahu hati abang ni kadang-kadang tak kuat. Abang cuba nak kuatkan hati abang. Tapi tengoklah statistik hari ni. Bayang satu lelaki seboleh perempuan. Macam mana kita nak selamatkan dia orang? Itu memang nak mampu hidup macam tu. Tak ada jawab lah. Sebenarnya hati ni Allah pegang. Abang berdoa mudah-mudahan Allah kuatkan hati abang. Macam tu.
Orang ingat kita jangan kita menentang satu tu. Yang buat hal ni manusia, bukan poligami tu. Kan? Manusia tu yang masalah kadang. Ya. Dia anggur. Menjawab tidak tu, bini dah ada sini, jangan. Wah, kamu yang gemar tadi tengok kau pakai mah tu, gitu kan. Kemudian suami isteri gemar bermusyawarah. Kejap lagi kita akan kaitkan dengan negara. Suami isteri gemar bermusyawarah, berbincang apa juga. Apa isu bincang? Kan? Apa tu poning lah kepala. Tak tahu lah pasal. Kenapa bang? Itulah tadi kat masjid tadi. Tak lah. Abang rasa abang fikir kita kena bosarkan madrasah. Rasa macam bosar dah, tapi tak cukup bosar lagi. Nantilah kita tengah cari jalan ni. Jumpa lah mana pihak-pihak tertentu untuk kita buat bosarkan bangunan sampai ke bawah, sampai ke belakang. Kita buat parking 5 tingkat. Tempat lah. Nak bijak. Bagus kat tu bang, elok juga. Isteri tu dia bagi idea. Tapi bang kan, abang tak rasa ke kawasan dia bincang. Bang, anak kita ni bang, perbincangan. Tak adalah aku bapa, aku cakap kau ikut lah. Dia kan macam tu. Dia elok bermesyuarat ni, berbincang. Semua mana bincang sebaik-baiknya. Sebaik-baik. Macam tu juga orang perempuan kan. Orang perempuan dia kalau bincang tu, biasa tinggal nak tekan. Dia bincang, bang, ingat nak beli ni lah. Sebenarnya dia tinggal tekan. Buy. Dia dah pilih masuk dalam kad tinggal nak. Tengok PKP gitu. Orang lelaki tu orang bunyi apa? Tin, barang sampai. Tin, barang sampai. Barang sampai. Saya sampai sini lah rumah yang bayar ni. Kenapa? Hari ni tak ada barang sampai. Jangan nak sini dia. Memang. Anak saya pun sama dia kata, Pak, tin. Kawan Alung sampai. Lama dia tak datang tu. Dia tu. Tak ada lah macam ni lah. Kan? Jadi apa-apa pun dalam kekeluargaan ini 5 kunci keluarga bahagia. Pertamanya kita kena sistemkan sistem kehidupan berkeluarga ini dengan sistem Islam. Tak ada cara lain lah. Cara Islam insya-Allah senang hidup kita, lapang. Dengan ceramah ni, mana ada yang kusut-kusut? Tak ada. Semua tenang je jiwa. Dia kalau orang tu tengok pada mula sampai habis ceramah ni, tu biasa. Tapi kalau kejap tengok, jap lalap. Jap tengok, jap lalap. Hana ni, sambil-sambil dia orang dia zikir. Yang paling hana tu sepanjang ceramah ni dia zikir. Tu paling hana tu. Kan? Makna nak tidur-tidurlah. Saya tak ada marah, tak ada saya kau hati tu. Betul. Sumpah tak kau hati. Saya takkan takut. Tu kenapa tidur? Saya takkan buat macam tu. Saya takkan buat macam tu. Kenapa ganjal? Saya takkan buat macam tu. Sebab itu dah kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Cuma satu lah, jangan berdongkok. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Tidurlah sesama. Tu. Saya rasa macam kau ni dengan ceramah ni tengok ayam ngunyah kacang pun ada anda apa tu. Tak apa, tak ada hal. Teruskan. Tak okeynya. Aduh. Tak apa, tak ada masalah. Tak, okey. InsyaAllah. Tak. Sebab orang datang ke masjid, datang ke rumah Allah, datang untuk beribadah, tak ada yang kusut tau. Sebab majlis ilmu ni Nabi kata apa? Nabi kata, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Ni tak kira lah, lalap. Perjalanan tu kira. Kadang-kadang bila kita dengar teguran, jangan kita kasar dengan suami kita. Suami kita akan menentukan puan-puan ni semua boleh masuk syurga ke tidak. Kita pun dalam hati, ya Allah, aku lawan laki aku, ya Allah. Aku tak nak dah lawan laki aku. Dan dalam hati dia cakap tu. Dia tak sebut orang, dalam hati dia sendiri. Yalah, aku tadi pun petang tadi dah sakitkan hati laki aku. Aku tak nak sakitkan hati dia lagi dah. Keluar daripada madrasah ni, buat panggil. Maknanya apa? Kena selalu datang. Jangan pilih penceramah. Salah satu tujuan madrasah buat program malam ni nak beritahu bahawa bukan ni je program ceramah yang ada kat madrasah. Setiap malam mana kadang-kadang kan, kecuali Sabtu malam Ahad. Sabtu malam ada tak? Tak ada, rehat.
Sebab orang nak lepak kat tepi kelebang pantai. Laut pun dah tak nampak. Bodoh. Tak kira lah lepak makan-makan keluarga kan. Bagi masa untuk keluarga. Tak apa. Ni cerita betul. Pagi-pagi semayang sama-sama. Ya? Kajut suami. Abang. Subuh. Abang. Subuh lah. Kalau macam tu cara kajut sudah memang dua-dua tak subuh. Kau mengajut, kau mengajak. Kan? Jadi mana kata pagi bangun. Bang, subuh. Halo? Mami kat sini. Nak mati abang ni. Aku tagak dia. Apa? Belum mati ni lah. Kasar betul kau ni mengajut pagi-pagi kan. Abang tu kan boleh berjan kan. Kajut suami. Sistem Islam. Bangun pagi apa? Diawali dengan baca doa bangun daripada tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Lepas tu masuk dah apa? Dah terlerai satu rantai. Kan? Lepas tu sebaik-baiknya mandi, sagarkan badan, shampoo, shower. Lepas tu ambil wudu, tertanggal lagi satu rantai. Dan rantai yang paling mustahak, Allahu Akbar, semayang. Itu penting. Ini kena ingat. Tengok balik apa masalah keluarga hari ni. Perceraian hari ni berlaku. Bayangkan satu pasangan bercerai setiap 13 minit sebelum PKP. Lagi waktu PKP lagi tahu. Yang menikah seberamai orang menikah masa PKP. Dia kata bajet jimat oi. Sekali berhenti PKP, rasa-rasa nak baik kenduri dah menung kawan. Tak baik kenduri. Kenapa bercerai? Salah satunya benda faktor paling besar adalah tak jaga tiang agama. As-salatu imaduddin. Dan kalau solat tu tiang agama tak boleh jaga, apatah lagi tiang rumah tangga. Bangun solat. Ini kadang-kadang bangun alakat je. Janji siap dia. Bangun bang. Ambil wuduk. Lepas tu anak-anak dah cakap semayang. Nampak? Anak apa pun tu? Burak kat abah ni. Dia cakap lulus dah dapat ansar. Allah Akbar. Yang bini lah nak mampu jaga kau je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lepas tu sanyap anak. Sanyap lah abah dia. Yang bini dah lalap abah kau ni. Langsung bini bagi signal. Wallah, dah habis Fatihah lah. Sebila dia baca tu. Leko kan. Ayo, ngantuk. Cuba bangun pagi, shower, sagar badan, ambil wudu. Lurus rapatkan saf. Akbar. Allahu Akbar. Anak woi ada gema woi. So bila abah pasang speaker ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Isteri kat belakang. Suamiku dalam hati. Yang ambil ada lelaki macam tu. Sampai surah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu. Anak pun dah tahu surah apa. Tak apa. Janji dia solat sama. Dan yang paling power bila dah habis, Allah Ta'ala dah sebut liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingat Allah banyak-banyak. Lepas bagi salam, zikirlah pula. Jadi jangan dong cakap-cakap orang yang lahir salah ini. Lepas semayang tak ada zikir-zikir dah. Tak salah lah nak zikir lah.
Kan? Nak wirid, bukannya kita menyanyi, bukan berjoget. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Ujung Al-Fatihah. Doa ni yang paling power. Suami berdoa, anak dan isteri mengaminkan. Macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih, Allah di maha penyayang. Kenapa nak majlis rasmi kan tu doa? Apalah jua kiranya Engkau, ya Allah. Jangan nak pula kau nak abah ni. Nah, doa ni walaupun kita dah baca yang Arab, tapi sabut masukkan bahasa Melayu pun tak apa, yang kita faham. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak ni nak tengok omak kan, panang kau nak feeling pun tak sanak. Aku sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Lung, kau lah Lung. Anak tu terasa nama dia sama. Aku sayangkan anak kedua ku Angah. Nah, nama kau pun ada. Dan aku sayangkan anakku yang ketiga Alam, ya Allah. Tahu tak apa. Ya Allah. Nampak? Dan dia boleh sebut doa kan, ya Allah, anak sulungku ini. Bayangkan perasaan anak kita nak ambil besok. Anak sulungku ini adalah harapan keluarga, ya Allah. Dia bakal menduduki peperiksaan pada hari ini, ya Allah. Berikanlah dia 11A, ya Allah. Mana ngelung pucat. So boleh tu. Kenapa lu ngah tanya? Subjek ambil 9 ni tu. Yang mana pula tu kan? Abah pun tak tahu. Tak apalah, mana doakan yang terbaik. Nak togo isteri pun boleh togo dalam doa. Ini dogil. Tak dengar cakap, ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Bini dah macam mana? Dia degil, ya Allah. Kita dengar cakap lelaki, ya Allah. Bini nyaut, dia bersama nyaut. Kan? Doa elok lah, kan? Satu kena hati-hati. Orang lelaki ni dia bijak dalam berdoa. Mana bahagian tu kadang ada macam tak apa doa tu, hati-hati. Ya Allah, kau berikan aku, ya Allah. Nampak kan tak clear mana tu. Aku dah lama ingin, ya Allah. Kau memudahkanlah urusanku untuk, ya Allah. Bini kat belakang, amin, 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 ya Allah. Makbul. Jadi kalau dengar, ya Allah kau berikan aku, ya Allah, bini ya kuat, jangan tu. Tak clear. Apa kau yang menarik? Kau faham apa? Kau faham ke tak? Uyuh, budak ni risau pula aku budak ni. Kan? Macam tu lah. Kan? Maknanya dari segi sistem kehidupan. Maknanya dalam Islam ni, maknanya Islam ni mengajar kepada ilmu. Anak-anak, keluarga kita, isteri, suami, saling kongsi kebaikan. Kan? Bagi berkongsi ilmu. Balik dapat ilmu dekat sini, dekat ceramah ke kuliah mana-mana, balik kongsikan dengan keluarga. Kan? Yang kedua, apa kuncinya? Adalah rezeki. Rezeki apa? Rezeki yang halal. Nabi ada sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Itu memang sifat manusia, tak pernah cukup. Ada orang tu dia cakap, aku besok dapat duit pencen, duit KWSP aku besok, aku tak fikir apa dah, aku nak relax kat rumah, nak bercuti dengan isteri, dengan suami. Tak sampai seminggu dia cakap tu bila pencen, dah pegang senapang depan beg. Bukan saya nak menghina kerja pengusahaan, tak, maksud saya, dia cakap dia tak nak kerja dah. Tapi kenapa dia kerja? Puncanya sebab tak cukup. Kenapa jadi tak cukup? Kadang-kadang bila pencen di usia emas tu, oh anak-anak masa tu lah sibuk, saya nak kahwin, saya nak ni, mak bagilah sikit, bagi sikit.
pada mak ayah saya pesan. Duit usia hari tua, manfaatkan untuk hari tua. Tak usah nak poning-poning pasal nak menikah. Kau nak menikah, kau cari duit kau. Yang sadap kau, apalah yang tahu dan lah. Kau carilah. Kalau tak mampu, baik cara tak mampu. Mak ayah kalau nak tolong sikit-sikit boleh lah. Tak apalah, kemah abah sponsor. Boleh lah. Kan, ini sampai ni hantaran apa semua. Sadap tu nyawa kau. Kan, tak dapat macam tu dah. Carilah duit sendiri. Ya? Abah pun nak pergi umrah, nak pergi Mekah. Dia nak pergi umrah bulan 3 ni, nak pergi dengan Samsul Debat. Dia kata dengan Al-Bikela Travel. Bulan 3 kalau nak pergi dengan Samsul Debat bulan 3. Yang bagus pasal Samsul Debat punya travel ni sebab dia tak jadi mutawif. Dia join dengan peserta. Makan sama, minum sama, borak sama, ambil gambar sampai muntah. Nampak tu kenapa je ambil gambar. Nampak macam mana? Yang nak bergambar dengan Samsul Debat ni semua tu tua. Macam mana? Semalam ke kampung mana tu pergi. Tak ada. Nak ambil gambar boleh tak? Ambil lah cik, ambil lah. Tapi yang bagus dengan makcik-makcik ni, semua doakan saya. Terima kasih lah banyak. Ponek-ponek nampak tu. Mudah-mudahan panjang umur, murah joki. Mudah lah ustaz ni tak habis mudah. Kan tu lah ayat kan. Tadi kan saya lalu tadi kan tak dongah membuat mengumpet kuat. Saya lalu tinggi weh. Kau nak tengok orang tinggi. Ayo ustaz. Saya lalu tu jangan ingat tengok saya tak dongah tu. Kan. Tapi betul. Tapi tu belum cerita lagi saya camah yang saya pergi kat Rompin bergambar ramai-ramai. Dia nak gambar orang tua. Tiba makcik seorang tu belakang. Free size tu. Apa nak free size lah cik? Lah chania-chania tu freestyle. Free size confident tak tu? Mampu je tolak. Tak apalah kan. Janji dia baju kan? Tapi itu dia cari rezeki. Jadi bila sebut tak pernah cukup, tapi Nabi bagi saranan. Nabi kata apa? Carilah rezeki yang halal. Dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Tanyalah yang berjaya-berjaya ni. Amma aja silama yang begitu. Amma kau je kilang. Abah kau jo kat majlis sakit-sakit sampah. Buruh Tapi anak-anak berjaya. Sebab apa? Kau jo tahu. Tapi ikhlas. Mana ada mengular-mengular orang dulu? Tak ada. Ular pun marah pakai nama dia. Macam tu. Orang dulu-dulu kau jual teruk kan, gaji RM300 sebulan, tapi cukup besarkan anak-anak. Berkat rezeki tu. Tu sebab Nabi pesan, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Macam-macam mahal. Tak salah cakap. RM5,000, kalau tak saya tak datang. Tahu lah macam mahal tu. Ada yang macam tu kan. Tuan-tuan pun pernah dengar kan. Saya pun malam ni tahu apa. Tahu lah. Tak ada. Saya kisah tu kan. Ada lah. Kau tak ada. Bukan saya tak pernah balik tengok envelope kosong. Ada. Iyo. Tu macam ini lagi pula. Madrasah ni. Berapa bulan dia dah bayar lah. Kan? So tahun dia dah bayar sana. Ceramah tak start lagi. Kan? Tapi yang risau Samsul Debat datang kan? Tu yang lain macam tu. Ceramah dah bayar setahun tu ramai. Ni orang jalan apa tutup tu. Sampai ke jalan orang ceramah. Mak buat lah bunyi lalu tu. Maka dia lalu. Tak ada lah tutup jalan. Kan? Ya. Kadang-kadang orang ni tak ada dia tak nak ceramah. Ada. Saya doa lah mudah-mudahan saya tak macam tu. Mudah-mudahan tak ada kisah dah. Saya ceramah kuliah subuh tu. Bukan dia boleh bayar pun, RM50 bayar. Tapi keberkatannya adalah bila kita syukur. Dan Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Biarlah rumah kita kecil, rumah flat apartment, rumah dia bungalow, banglo, tapi syukur
Time tak ada orang sunyi sama. Apa dah? Janji dia bilik. Cukuplah. Ada orang tu lagi bilik pun tak ada. Saya tengok ke kampung-kampung yang susah-susah tu, bilik satu je. Tu pun bilik tu tukar baju je. Bilik tukar baju, tidur melambak kat lantai tu. Dengan tahap tu anak 7 tu. Macam mana tu? 7 anak, bilik tak ada. Jangan. Pergi kat Kemboja tengok. Jarang-jarang dinding, 8 anak. Cerita tu. Yang kita nak kerja berkat. Ada orang tanya saya baru ni, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Ada orang tanya soalan tu. Saya kata bukan tak pernah sampai ke alamat mak kita, tapi orang yang duduk ke alamat berkenaan hati dia butuh. Kenapa pula? Sebab kita jangan baca rezeki ni sama macam yang kita nak. Kadang-kadang Allah tak bagi kita duit banyak, Allah bagi anak ramai. Orang yang anak ramai dia kata apa? Duit tak cukup lah, anak ramai macam ni, duit tak cukup. Dia tak sedar dia dapat rezeki anak. Orang yang ada duit banyak pula, teruklah hidup kita ni, duit banyak pun tak ada guna, anak seorang pun tak ada. Apa nak jangan kau ni, nak dimarah bini? Ada yang berlaku macam tu kan? Ini kadang-kadang kita gemar baca rezeki apa kita tak ada. Sedangkan orang semua nak tukar tempat dengan kita. Tak apalah, kau ambil lah anak ku yang ramai ni, biar aku duduk mahal yang besar. Kita kadang-kadang nak. Itu sebabnya bahagia ni bukan tengok apa yang kita ada, tapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Orang rumah kita mungkin taklah lawa mana. Suami kita mungkin muka tak boleh belah. Rumah istilah kan. Tapi bila kita ronong-ronong pandangan, manis juga muka lelaki dan apa? Ni pandang bini kan, dalam dia masak-masak tu tiba. Contoh ada botol rambut dia. Kuku kerak. Dan lelaki pula lawa bona nak dia hari ni kata. Rupa selama ni tak perhati betul-betul. Kita marah, cuba tengok kalau bergaduh. Orang perempuan kalau dia merajuk dengan lelaki, mana dia tengok muka lelaki tu? Dah lah tak apa, malam. Dia tak pandang pun. Itu sebab ada kes pasangan nak bercerai, salah satu terapi yang dibuat adalah dia suruh duduk lelaki ni, suami isteri ni, duduk lutut belaga lutut ni, dia suruh jangan cakap apa, pandang mata isteri, isteri pandang mata suami dalam tempoh setengah jam, pandang. Menangis-nangis, ulut-ulut air mata. Yang tanya bini dia kenapa menangis? Misai dia ada lagi ke? Misai yang menyebabkan dia jatuh cinta tu dulu, ada lagi. Tanya suami apa sebab yang rasa tak jadi nak bercerai ni? Tak lalat yang ada lagi topi bibir tu. Kadang-kadang kita lupa kita pernah ada benda tu. Sebagai contoh ni tadi yang diraikan, tengok saya nampak tadi muka tak adalah happy yang ambil tadi bagi pihak ayah dia tadi. Tak dapat nak gambar gembira ke sedih. Bila orang tersayang tak ada, macam mana rasa tanya? Dulu abah yang arrangekan benda ni, sekarang abah tak ada dia. Tak sama. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, cakap. Betul tak? Dulu mak doakan, dulu mak yang bagi, dulu mak ni, mak, sikit mak. Kalau mak cakap tu, mak bagi tahu ni. Tapi bila mak dah tak ada, hidup dah tak sama. Itu sebab nak appreciate lah semasa masih ada. Syukur. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz ataupun tak, saya tak sebut. Dia sebut Samsul Debat, saya tak sebut. Kan? Walaupun isteri tidak secantik Fazura Maya Karim, syukur. Sebab tutup lampu sama. Iya, tutup lampu sama. Tanya puris tu. Tutup lampu menyala ke bukan Nilofa tu? Tak ada. Ni tu bawa orang dulu je tengok orang kat kampung-kampung, Felda dulu tengok. Anak semua ramai. Kau tujuh dah malam. Kau rajin ni pam lampu minyak dan apa tu kan? Menyala lah kotak kan, malam tak payahlah. Malam ni tak payah. Capek kalau dalam tidur tu raba-raba terasa okey lah. Apa nak fikir? Kan macam tu ya. Paning-paning lah kan. Tapi bahagia hidup. Bahagia hidup walaupun serba kekurangan. Dulu meja marble pun tak ada. Meja makan nak 12 tempat duduk.
Tak ada. Dulu bentang tikar mangkuang, bergulung ujung tu. Duduk supaya tak bergulung lagi. Lepas tu berabot paha dengan kepak. Syok-syok long ambil kepak. Dia nak lah, ber. Bergaduh. Hari ni kenapa tak gaduh? Sebab Kek Giant tu. Oh, dijual. Kan? Nak beza dulu sekarang. Lepas tu bila makan, adakah makan nasi asin? Anak yang seorang botol rabur, yang seorang macam ni. Makan. Cubit, mak cubit. Nah, ikan ni. Seorang ayah, seorang ibu bila cubitkan lauk letak dalam pinggan anak, itu pun dapat pahala sedekah lebih baik daripada bagi makan anak orang lain. Tu kena ingat. Tu dia. Iya. Lepas tu dah habis kan? Dah botol rabur macam mana? Kibeh kat luar bagi itik dengan ayam makan. Yang sekarang dek nak jaga meja punya pasal, kau makan kemudian, kejap lagi mak suap, jangan kacau, bagi mak ayah makan dulu. Tengok apa momen keluarga kita je cakap. Makan lah. Lepas tu ya, suap kan, abang anak lah, biarlah dia nampak tu salah lah. Yelah. Yang anak tu yo, anak tak nak nampak. Macam tu lah kemesraan. Wah. Inilah yang kita kata rezeki yang kita nak baca. Biar sikit cukup, tu yang penting. Walaupun sikit, yang penting cukup. Syukur. Cari rezeki yang halal. Kadang-kadang mungkin Allah tak bagi. Macam saya kata tadi, yang dikata rezeki tak pernah sampai rumah dia. Dia kata, kadang Allah tak bagi kita duit banyak, tapi Allah bagi isteri beranak ramai. Tu betul. Ada orang anak ramai tapi dia sakit-sakit ada. Tapi ni sihat, sagar, bugar. Talabih penimang. Menggigil-gigil penimang, jarum penimang tak terdaya lah. Ya. Tapi betul, sihat, betul, tak ada penyakit. Betul. Kemudian apa lagi? Mungkin Allah tak bagi kita duit banyak, tapi Allah bagi suami romantik. Balik rumah, sayang, tak terbayang. Sayang. Isteri, abang mungkin kan. Sebiji cendera aku 7. Yang Intan Najwa berlakon baru ni tu. Apa tunggak kasih apa? Takluk cintaku apa? Apa tu? Cik. Boleh tak tengok. Tak tengok. Nyampah lah tu kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Kita tengok drama, kita tak boleh. Saya pernah tengok ada satu drama dulu lah, lama tu kan. Lama dah. Saya balik dia ceramah. Orang rumah tengah lipet kain, dia tengok drama tu. Ada satu babak tu lah. Tak macam mana dia tengok. Dia kata, abang, gitu. Dia cakap dengan suami, abang, boleh saya minta izin nak solat asar? Langsung saya pandang orang rumah. Tak pernah dong orang perempuan. Orang perempuan minta izin sembahyang asar, tak pernah dong tu. Drama ni melampau kan. Kadang-kadang lelaki lah tanya, di mana tu? Asal lah, kau apa orang ni? Tu dah. Tu ada. Tu ramai. Lepas tu suami kata apa? Boleh tak abang nak minta tolong? Abang cakap nak minta tolong apa? Boleh tak tolong mandikan abang? Mana nanah telinga ni dah. Boleh tak tolong mandikan abang? Wah, memang betul-betul. Isi kan? Boleh bang, nanti lepas saya solat ya bang. Tak adalah abang gurau. Tak bang, bukan bang. Itu memang dah tanggungjawab saya sebagai seorang isteri. Bila last mandi dengan suami cakap? Semua tu ada. Abang dah lama cuba buat lah. Iya. Tengok Nabi macam mana dengan isteri Nabi. Nabi dengan isteri Nabi, dia punya romantik. Dia cakap pada isteri, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik apa ya? Wahai pipi
Tak apa pipi kau ni. Tak tahu pula Johnny pipi bini tu ya, kacau betul. Wahai pipi yang mungil, pipi yang tambam, dia kan, pipi lebar, dia kan, tak kisahlah. Kan? Yang apa isteri dia panggil? Ada apa ya Rasulullah? Macam tu kan. Balik ke buat lah. Ada apa wahai pengurusi madrasah tu? Contoh. Kan? Ada apa wahai operator pengeluaran? Jangan, tu jawatan kojo Kan? Ada apa wahai suamiku? Nabi kata apa? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kita makan bersuap. Ingat Rasulullah? Kau suapkan aku dulu. Tengok. Nabi, akhlak Nabi. Masa tu Nabi dah tahu masakan isteri dia masin. Nabi boleh suruh isteri dia suapkan. Bila suap, Nabi kunyah, Nabi senyum macam biasa. Nabi tak buat muka masin, tak. Kemudian setelah Nabi kunyah, Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap ya, langsung dicapai pinggan dia. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau gitu. Kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku apa ini? Umat dia baca tahu darah tinggi dia, kacau betul. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi, kadang-kadang kalau dia minum je kan, Nabi akan ikut bekas bibir isteri. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Nanti cuba buat. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Umat bau mulut kau. Gosok gigi dulu. Bau baeng mulut lah. Tu istilah budak-budak lah tu. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi, kalau bila isteri nak naik kenderaan, Nabi tadah lutut dia jadi tangguh, naik unta, naik kuda. Kita lelaki kalau nak buat tu, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tadah, aku tengok semangat semua. Kan Nabi cakap, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni timah. Perak patah pula satu hal. Semua dah tak terdaya kan. Tak ada lah kan. Kenderaan tak ada naik kuda, tak ada naik unta, naik kereta. Buka pintu keletak. Abang sampai ompek-ompek pintu bang buka ni pan. Jangan tak tahu kau nak masuk pintu mana. Bang ni gagak lah sebab kereta dapat ni lah. Alah kau ni tak boleh gurau duk surau je. Nampak bergurau ni. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Sebenarnya sabut mandi ya senyap. Saya ceramah kat simpang Rengam tu menyaut tak muat besen lah. Besen bikin itu yang bokeh paling besar dia ada kan. Janganlah pakai besen. Kan. Mandi dalam shower tu pun tak apa. Nabi dengan isteri Nabi tu kalau duduk dalam bekas yang sama tu, isteri Nabi siramkan kat Nabi, Nabi siram kat isteri Nabi bergurau. Dia siram balik kat Nabi, Nabi kata cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Tengok. Dia kan buat dalam shower. Tak terdaya tengok Terdaya. Tak apa dah tua tak terdaya tengok. Tutup lampu. Mandi malam agak-agak. Tutup lampu. Mana pula abang? Abang. Kenapa yang tua ni? Buka lampu dah terbaring ni nak terperanjat. Tak biasa. Tak biasa. Menangkup kalau ada bayang motor. Betul. Tak. Tapi tak apa. Balik kan dia dah mulut tu. Balik kan suami balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Manalah pergi ni? Assalamualaikum. Salam dalam bilik air. Dah standby. Iya. Tapi betul sebenarnya saya nak bagi tahu dia memang sekarang memang menurut kajian baru-baru ni kita dapati. Kena ingat dia tak kisah tua muda ni. Dia isu seksual ni memang besar. Tapi isu seksual ni dia bukannya yang gitu-gitu tu sangat. Yang sentuhan, belayan, cakap I love you. Abang saya tak? Of course, saya. Dia yang tu yang penting. Belayan, peluk, kan? Tu sebab jangan risau badan besar. Sebab badan besar peluk sadap. Rap dia. Yang jaga-jaga badan ni. Alah. Kan iyo.
Saya nak jaga-jaga badan. Kau lebar-lebar. Iya, betul. Kan, betul. Tapi memang kena jaga. Kena jaga. Kan, tapi janganlah boya. Sayang, jom kita tut. Jangan. Jangan kena astagfirullahaladzim. Cover lah. Pakai kod rahsia. Pakai kod MOS. Jadi biar tahu bunyi itu, signal tu, mana isteri pun dah tahu dah masuk dalam bilik. Ni kadang dah tua-tua kan. Lekor ada cucu ni. Alah cucu nenek, alah cucu nenek. Atuk dah bangis ni. Atuk dah ponek. Balik tang program Samsul Debat. Takut apa balik pisyak. Soleh nana kan. Atuk buat lah baca buku tentang program ni. Nah. Aku boleh dah. Alah cucu nenek. Atuk dah ponek dah. Sakit belakang lah apa semua sakit dah. Dia marah. Marah halak atuk kau. Dia tak faham gitu. Tak faham gitu. Atuk masuk dalam bilik. Dia dengar kok nenek ikut masuk. Lah cucu nenek. Alah cucu makin lah galak pula dah. Sudah atuk bagi signal. Nenek keluar. Ngigau atuk kau. Tak faham itu. Sudah menjauhi atuk. Allahu Akbar. Bodoh letak cucu. Apa hal bang? Bodoh dapat tangkap. Bila suami masuk dalam bilik, isteri kena berlari masuk dalam bilik. Tanya, abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam ke hotel tu. Jadi kalau suami kata, tak apa, sambung tugas kamu. Apa hal tu? Tanya. Ada apa bang? Ada apa-apa boleh saya bantu? Ada. Kau baring sekarang. Mana suami nak ukur panjang kita berapa? Dah lama tak ukur. Yang faham? Tak faham sudah. Dia bergantung. Kadang dia ukur lama, kadang kau jam. Ikutlah. Parah budak muda ni kau lah. Risau pula aku. Kan? Tapi betul. Pakai kod rahsia nak masuk dalam bilik. Yang pada kod pos. Bini punya turun okey. Tapi jangan selalu bona pakai kod yang sama, takut anak perasan. Loh kau tengok lepas sebut turut tak lama tau mak mesti esok dia bilik. Dia tahu. Kono tukar-tukar strategi, tahu? Tukar-tukar strategi. Okey. Tak salah. Jadi maknanya cari jalan. Nabi sendiri cakap yang baik-baik. Kita ni jangan cakap lagi. Jangan lagi kita cakap, kita biasalah orang Melaka memang cakap macam ni. Tak. Saya percaya ramai orang Melaka tapi boleh cakap elok. Tengok tadi, kapal dagang dari seberang, kayu meranti. Syarat muatan apa? Kayu meranti. Berpantun ingat aku tak boleh balik. Kan? Tapi itu kita kena jaga adab kita. Anak-anak kita semua kita jaga adab. Ajar dia tentang adab. Hari ni apa yang berlaku dalam negara kita? Bila keluarga kita tak jaga adab, di luar pun dia tak jaga adab. Habislah negara kita. Hormat dah tak ada dengan orang tua. Kalau budak-budak tu hormat, dia nampak madrasah, maka dia akan slowkan kenderaan, dia takkan rem depan madrasah. Hormat dia sampai orang bersalat. Itu adab. Adab ni tak ada dalam buku-buku teks, tak ada. Dia dididik oleh manusia yang tua, yang paling rapat dalam hidup dia ke rumah. Siapa dia? Itu dah. Itu sebabnya Pak Ngah saya selalu sebut, siapa yang ajar anak, kau ajar. Itu ayat dia. Ajar, didik anak kita tentang adab. Macam ni adab lah. Tu saya fikir tadi adab, saya fikir aku kena berdiri, kesian orang. Tu saya biar orang nampak saja. Lagipun saya ada teman yang berdiri sama dengan saya. Cuma yang tu untunglah beli sandal. Tak apa. Kan, tapi betul. Itu dia seronok adab. Tu sebab dia katakan kalau mencari pokok berbuah, pucuk alobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Tu dia. Tang adab ni. Tu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Orang tua dulu macam mana kan? Adab macam mana? Pergi nak hantar anak pergi mengaji macam mana adab? Cakap dengan guru macam mana? Minta izin tolong ajar anak macam mana? Hari ni ada ayah, kau ambil ni duit RM50, kau pergi rumah ustaz tu, kau pergi mengaji.
Jumpa pun tidak. Dia rasa dia besar mana daripada guru. Ini bukan masalah besar. Kita kena fikir, guru tu dia yang akan bagi ilmu ke anak kita supaya jadi manusia. Itu yang kita kena fikir. Itu sebab kena hormat. Tapi bila orang dah tak hormat guru, kesian lah nak baca kan? Itu sebab cikgu-cikgu hari ni kalau tanya ni kerja apa? Cikgu je. Ada je ujung. Apa sebab? Kadang-kadang dia malu nak mengaku dia guru. Kepada guru-guru jangan malu. Anda semua ada profession yang sangat mulia sebab mendidik anak-anak menjadi manusia. Ada beza manusia dengan menjadi manusia, ada beza. Itu sebabnya penting, adab ni penting. Jaga adab. Itu sebabnya suami, isteri, anak-anak. Itu sebab apa yang berlaku kat luar, kita tengok masyarakat tak hormat antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan tengok kadang-kadang orang bergaduh dekat dalam satu sidang perbincangan, bergaduh, seorang menjorit, macam tak ada adab. Sampai ke Sultan Johor semua apa macam sangka boruk tu kan. Sebab adab, bukan cerita benda lain. Bukan cerita pasal politik apa tak, tapi adab. Yang ni yang sebenarnya kita kena tekankan pada anak-anak kita. Orang dulu ingat tak? Orang tua datang, Assalamualaikum. Cik, apa Assalamualaikum? Ya cik, mak ada. Kejap cik, cik duduk dulu saya panggil mak. Dia tutup TV, panggil mak kat dapur. Mak, ni cik apa tu nak jumpa mak? Jangan lama tau, cerita tengah sedap tu. Adab. Lepas tu tengok orang ambil lah. Dulu mana ada estrobion? Tak ada. Lepas tu dah, Assalamualaikum balik dulu ya. Dia balik, tu kejap mu. Tengok cerita dah habis. Sekarang, Waalaikumsalam. Ya cik, mak ada cik, ikut belakang. Ikut belakang dia suruh cik tu. Dah lah rumah teres, tengah pula tu. Macam mana ikut belakang tu? Wah, asam betul. Ikut dalam orang belakang, kotak-kotak dah rumah India mana pula. Salah kira. Tak, ini realiti tentang adab. Saya minta tolong mak ayah ramai-ramai ni semua yang ada, tolong tekankan nilai adab. Lalu depan orang tua tu menunduk, ada sama hormat. Orang dulu ingat tak? Cik, saya lalu belakang kita siap cakap tu. Cik, saya lalu belakang. Jangan, lalu depan. Dia takut ilmu yang habis. Nampak tak? Sampai tahap tu. Itu sebab saya kata nilai adab ni janganlah kita ketepikan. Itulah yang membezakan kita dengan makhluk yang lain sebenarnya. Kadang ada orang cakap, tu adab tu dulu-dulu, jangan mana dah. Siapa cakap? Itulah yang membezakan dulu orang cakap Malaysia very good, Malaysia bagus. Sebab ada hormat dengan orang. Ya? Seterusnya apa? Seterusnya apa yang perlu ada adalah hala tuju bawa keluarga kita pergi ke mana. Bawalah ke arah yang diredai oleh Allah. Jangan biar anak kita ni boleh dia nak keluar nak pergi apa semua, tapi kawal. Dan Nabi aja, bukan Nabi, Sayyidina Umar beritahu apa? Didik anak kamu tu 3 peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan selepas 14 tahun. Sayyidina Umar kata 7 tahun pertama, layanlah anak seperti raja. Apa dia nak bagi 7 tahun pertama, sah aja. Dia nak mainan, beli. Sekarang kau dah RM2 banyak, tak ada hal. Selepas 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Mula bagi dia tugas, bagi dia kerja. Tanyalah ni mak-mak ni dulu. Lepas masuk 7-8 tahun dah mula masak, dah mula racik bawang. Tanyalah ni dah mula ikut ayah pergi kerja, pergi kebun, pergi bondang. Pergi apa? Buat apa tak buat? Betul tak? Semua buat dulu. Selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Itu Sayyidina Umar je. Tapi hari ni sampai 14 tahun layan seperti gajah. Macam mana tak jahanam budak tu? Kaki tak sampai bagi motor dah bawa insya-Allah. Apa pasal? Kawan-kawan mau bawa motor. Yelah. Malahlah bising beli motor. Jangan ya. Itulah dia cakap dia beli motor, dah mampu dah terang. Kan? Tak, kita ni nak ajar anak kita macam mana. Biar dia susah sikit tak apa. Ya. Lain seperti sahabat tu dah mula bincang, bah macam mana bah macam ni macam mana bah, dia bincangkan kita.
Mak tadi kakak sekolah kan ada orang kan, dia bagi surat. Dia kata dia suka kalau. Macam mana mak Habis Alung rasa macam mana? Alung tak nak, Alung nak belajar. Bagus anak mak. Tapi macam mana tu? Besok nak cakap ni, jangan kacau kita lagi. Jangan macam tu. Cakap elok-elok. Cakap dia, kita belajarlah dulu. Jangan fikir benda-benda macam ni. Cakap macam tu. Okey lah. Kalau mak dah cakap macam tu, handsome ke budak ni? Boleh tahan lah. Nampak dia perbualan mak dengan anak. Jadi apa-apa pun sikit dia share dengan mak dia. Nampak? Itu dia. Dan yang terakhir sekali, apa yang kena ada yang terakhir sekali adalah apa? Itulah yang disebut sebagai cari jalan untuk bawa keluarga kita masuk ke dalam syurga. Nak masuk syurga macam mana cara? Satu je cara dia. Mesti dapat satu tiket. Tiket tu adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadah banyak-banyak. InsyaAllah. Dengan beribadah banyak-banyak, kita akan dapat membawa keluarga kita. Itu sebabnya nak wariskan anak kita. Contohlah kan, mak ayah hari ni dah meninggal dunia dah. Kita dah dalam kubur dah. Tiba-tiba anak kita cakap dengan isteri dia, ya, besok kita sembahyang subuh berjemaah nak tak? Kenapa lah abang ni tiba-tiba je? Abang baru tinggal. Arwah mak dengan arwah abang dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Mengalir pahala untuk abang mak dalam kubur. Bang, mak, apa ni, petang ni kita karaoke nak. Kenapa lah? Arwah dulu hari Jumaat memang karaoke. Mampu je lah. Contoh lah, banyak benda lain boleh diwariskan pada anak-anak ni. Wariskanlah benda-benda yang baik. Jadi apa-apa pun, pesanan saya nak pesan ke semua. Tadi saya nak sebut satu pesanan Nabi sebagai penutup. Pertama, anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan cari lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Yang kedua, saya juga beritahu macam mana Nabi sebut orang yang paling kaya. Nanti yang kedua, cari rezeki yang halal, kerana yang halal itu cukup buat kamu. Dan ketiganya Nabi sebut orang yang paling kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan saya tambah lagi, Nabi bagi tahu juga, tangan yang memberi, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Dan Nabi juga sebut, banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, tengok orang lagi susah daripada kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Kenapa kita sebut tentang memberi itu lebih baik daripada menerima? Nabi juga sebut tentang sedekah. Keluarga kita kalau banyak masalah, banyak kerumitan, Nabi ajar kita, sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Dan kalau kita dah mula rasa kusut, mula rasa banyak masalah, mulakanlah bersedekah. Bersedekah ke madrasah, ambil nombor akaun, pagi-pagi subuh transfer sedekah subuh namanya. Nabi kata siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal 2 amalan. Pertama, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan kedua, sedekah subuh. Buat, insya-Allah berubah hidup kita. Walaupun RM1, tapi buat hari-hari. Daripada bagi RM1,000, langsung tak bagilah pada bila. Ya, maksudnya biar berterusan, itu penting. Tapi janganlah RM1 ya. Awal tahun RM1, hujung bulan RM1, dapat bonus RM1, dapat citra pun RM1. Cubalah up sikit kan. InsyaAllah adalah rezeki. Dan begitu juga nak beritahu bersama-sama dengan keluarga. Bila keluarga kita ni tenang, sebab saya ingat kata-kata ahli falsafah, dia kata waktu aku kecil aku nak ubah seluruh dunia, tapi bila aku tengok besar benar dunia ni, bila dah dewasa aku ubahlah negara aku. Tapi bila dah tua tengok negara pun besar, biarlah aku ubah keluarga aku bila dah tua tu. Tengok bila dah nak mati, satu orang pun dia tak boleh ubah dah keluarga dia. Masa tu dah nak mati baru dia sadar, alangkah baiknya kalau aku dapat ubah diri aku sendiri dahulu. Kerana dengan ubah diri sendiri, keluarga akan ikut. Keluarga berubah. Keluarga jadi baik, dapat mengubah masyarakat. Masyarakat jadi baik, dapat mengubah negara. Negara yang baik dapat mengubah seluruh dunia. Bermula dengan diri sendiri. Jadi ni sama-sama, pergi masjid, pergi sesama, pergi semayang, pergi sesama, pergi kenduri sesama, pergi bercuti, pergi sesama keluarga. Ingat, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu sebab ahli jawatankuasa ni saya tengok walaupun ada yang berusia, ada yang muda, mereka boleh bertahan lama sebab ukhuwah daripada dulu sampai sekarang. Itu sebab dia boleh buat program macam ni. Dia masih mengenang lagi orang-orang lama. Kan? Itu sebabnya kita ni buatlah benda-benda baik. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Bawa bakul berisi limau, kan?
Bila nak bawa borek rasa nak jinjit. Biarlah mati ditangkap rimau daripada mati digigit anjing. Maksudnya rimau tangkap mati steady lah. Anjing gigit apa mampu ibu bondo Biar ada maruah hidup kita ni. Dan biar hidup kita penuh dengan adab dan hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup kita walaupun sedikit ilmu, kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Itu penting. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah sekalian, itu saja daripada saya. Cukup, saya faham signal suruh berhenti tu faham. Cara dia bagak-bagak pada rally di belakang pun nak boleh talent dah kepala orang dalam tu. Kesian nampak kan. Tapi tak apa, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, mudah-mudahan terpahat di dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mendi ke tanjung. Hati terkenang mulut menyambut, jasa baik tuan-tuan dan perempuan menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya, cuma sedikit maklumat. Tuan-tuan dan perempuan kan kalau ada masa